sudah ada dua cabaran penting bagi kita, terutama di Kementerian Keuangan. Bila kita bicara soal pengurusan tata kelola, good governance, apalagi dalam konteks negara madani. Yang pertama adalah menjamin supaya kerja, kebersihan, kemantapan. Kerana tidak ada makna madani atau pengurusan kalau tunggaknya, terutama di Kementerian Keuangan itu, tidak dapat ditingkatkan. Prestasi bukan sahaja dari sudut kecemerlangan menyusun agenda dan melaksanakan, tapi menjamin satu pentadbiran yang cukup bersih dan tidak terlanjur dan tidak dikaitkan dengan apa-apa isu rasuah atau penyalahgunaan kuasa. Saya masih meyakini bahawa kalau kita dapat pastikan di Kementerian Keuangan ini satu prestasi cemerlang dari sudut itu, tata kelola, good governance, maka banyak perubahan yang dilakukan. Memang selama ini bila kita dapat kesan beberapa, bukan kecelaruan tapi kerusakan, dia berpunca daripada arahan atasan. Dan saya syukur alhamdulillah kerana rakan-rakan dalam jemaah menteri, timbalan Perdana Menteri, timbalan menteri itu mendapat suatu membuat ketetapan cukup jelas. Tidak boleh lagi mengizinkan amalan dan budaya lampau itu diteruskan. Maka alasan untuk kita menjalankan kerja, meluluskan kontrak atau projek yang tidak menepati peraturan dan terutama dari sudut tata kelola yang baik, kerana arahan itu tidak boleh dipakai lagi. Maka sekarang ini terserah kepada ketua-ketua pengarah dan ketua-ketua bahagian dan pimpinan kementerian untuk memastikan hal ini juga berlaku di semua peringkat. Saya lebih meyakini keadaan sekiranya pimpinan di atas itu rasanya coba melakukan perubahan, sambutannya itu akan sangat positif. Ya, kerusakan itu berlaku bila ada pelanggaran hukum dan peraturan, seperti mana kita dapat kesan. Saya tidak mahu menuju kepada siapa, tapi seperti mana yang saya sebut berulang kali, negara ini memang tercemar, walaupun sudah nak pertahankan bagaimanapun. Satu dunia tahu Malaysia ini tercemar kerana problemnya sistemik. Dia bukan satu orang. Ada dalam kempen politik kadang dia suka senang menyebut satu kleptokrat. Tak betul. Kleptokrat itu lebih pada sistem. Ramai yang terlibat. Ada yang disiasat, ada yang belum siasat. Ada telah didakwa, ada yang belum didakwa. Tetapi tak perlulah pimpinan politik mewar-warkan soal kebersihan, melainkan mereka dapat catat rekod dan prestasi yang baik. Dan inilah yang saya nak gesa. Dan setakat ini saya bersyukur alhamdulillah kerana pimpinan di Kementerian Keuangan nampak lebih tegas dan keras mematuhi peraturan ini, kerana ini budaya dan tradisi kita di sini. Cuma kalau ada fatwa daripada atas tu, kadang-kadang pegawai tidak banyak pilihan. Ini yang pertama yang saya mahu tekankan, kerana saya tekad tidak mahu tolak ansur lagi, ya, dan saya tahu ini susah. Yang kedua ialah kita sedang sibuk dalam menyediakan rangka belanjawan yang baru. Dan tiap hari arahan saya tambah kepada Johan dan pasukan dia, kerana kita mahu memberikan mesej yang jelas bahawa belanjawan ini belanjawan yang mengambil kira kedudukan ekonomi yang mencabar sekarang, tetapi belanjawan yang boleh memacu pertumbuhan, meyakinkan pelabur
dan dapat memberi rahmah kepada rakyat terbanyak. Ini suatu cabaran yang sangat rumit. Ya. Bagaimana kita boleh meyakini golongan kaya untuk melabur dan miskin untuk mendapatkan faedah. Kadang-kadang ada pertembungan di situ. Saya selalu sebut pembenturan ideas dan dasar. Jadi ini perimbangan ini penting. Kerana bila kita sebut perimbangan ini memang prinsip asas dalam Quran, ummatan wasata, umat yang seimbang. Kerana hanya dengan keseimbangan ini, rohani dan jasmani, iman dan amal, rohani dan jasmani, iman dan amal, akal dan keyakinan. Itu semua kalau diimbangi, itu yang contoh terbaik yang boleh dicontohi oleh umat manusia. Litakunu syuhada alan nas. Ini boleh jadi contoh kepada manusia lainnya. Jadi bagaimana kita dapat terjemahkan madani ini? Kerana kita sebut madani, kemudian kita nak pacu pertumbuhan. Tapi tak peduli tentang ihsan dan rahmah. Tak mungkin tercapai. Sebab itu dari segi fokus kita itu bukan soal kaum atau daerah. Fokus kita itu adalah rakyat terbanyak. Kalau dia miskin tegar, seperti yang saya sebut semalam di JPM, dia bukan angka. Di Kementerian Keuangan ni kita hidup dengan angka dan data dan statistik. Tetapi jangan dia pukau kita. Umpamanya statistik miskin tegar dari dulu 30% tinggal sekarang 5%. Kita kata kejayaan besar. Benar. Tetapi kalau Datuk Johan masuk kategori itu, 5% itu, tentu tidak menyenangkan beliau. Sama saya. Kalau saya masuk kategori miskin tegar, kemudian kita kata tak apa, 5%. 5% itu manusia. Jadi kita mesti cari jalan sedaya upaya untuk memberikan sedikit keselesaan kepada mereka. Angka, data, statistik itu penting, tetapi seperti mana yang saya sebut, dia jangan memukau dan memberikan keselesaan. Kerana kalau kita masuk dalam kategori begitu, ia tidak mungkin kita maafkan sistem dan sesiapa. Saya tidak mahu merasa tidak boleh tidur nyenyak kalau orang merasakan tersisih, terbiar dan tidak dipedulikan oleh pemimpin-pemimpin negara. Jadi mudah-mudahan belanjawan ini kita cuba mendepani beberapa masalah dengan berani. Sebab itu saya beritahu kepada tim, terangkan keadaan. Jangan kita selindung. Jangan kita beri kenyataan yang samar. Kalau ada masalah hutang sekian, beritahu sekian. Dan masalah kita harus hadapi bersama, keperitan ini, jelaskan. Ya. Kemudian, kita beritahu beberapa tindakan yang mahu dicadangkan, nanti diusulkan, mesti juga radikal. Banyak hal yang kita ketinggalan. Ya, hampir tiap hari saya ada kumpulan perbincangan hal ini. Umpamanya dalam soal daya saing, soal kecepatan, kepesatan, kelulusan perniagaan, soal beberapa inisiatif atau ikhtiar baru seperti digitalization, beberapa tindakan untuk memastikan pengeluaran sumber asli itu melalui proses hiliran. Ya. Itu semua kita ketinggalan. Dari Indonesia, Thailand, Vietnam. Hal-hal ini kita mesti depani untuk memastikan kita mampu dan berdaya saing. Ya. Jadi saya harap dapat kerjasama sepenuhnya daripada saudara-saudari untuk menjayakan agenda Madani ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih di atas amanat serta aspirasi yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan. Dengan itu kita telah tiba di penghujung majlis. Chief terhormat dijemput untuk meninggalkan
menghadapkan majlis. Pihak Urustia memohon ampun dan maaf atas segala kekhilafan. Selamat menjalankan tugas. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.